Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Kita kembali lagi dengan satu kupasan yang sangat panas, menyengat dan penuh persoalan besar tentang arah tuju demokrasi dan kebebasan bersuara di negara kita. Pernahkah kamu rasa kecewa bila orang yang kamu harapkan untuk memperjuangkan kebenaran tiba-tiba menjadi sebahagian daripada sistem yang menekan suara sendiri? Itu yang tengah berlaku sekarang ini. Bukan orang luar, tetapi ahli dalam parti sendiri. Dan bukan parti sembarangan, tetapi parti yang selama ini sinonim dengan perjuangan rakyat, PKR. Mari kita sembang, mari kita ulas dan bongkar isu ini sama-sama, sebab apa yang berlaku ini bukan isu politik semata-mata, tetapi cerminan hala tuju negara kita. Baru-baru ini seorang peguam terkenal yang cukup dekat dengan PKR, Saudara Ahmad Nizam Hamid, berkongsi sesuatu yang cukup mengejutkan. Dia kata, 3 orang ahli PKR sendiri datang cari dia untuk mendapatkan nasihat guaman. Bukan sebab mereka langgar undang-undang besar, tetapi sebab mereka disiasat oleh MC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Hanya kerana buat hantaran dekat media sosial, khususnya di platform X atau dulunya kita kenal sebagai Twitter. Hantaran itu bukan ingin mengajak untuk membuat rusuhan, bukan juga menghina kaum, dan bukan juga fitnah. Sekadar kritik cara pemilihan parti dijalankan. Itu sahaja. Coba kamu bayangkan, zaman sekarang ini ahli parti sendiri yang bersuara pun boleh disiasat macam penjenayah. Ahmad Nizam kata dia sudah semak sendiri hantaran itu. Tidak ada pun unsur subversif, tidak ada hina institusi, tidak ada apa-apa yang melampau. Tetapi yang pelik dan mengejutkan, katanya, pegawai MC cukup efisien. Ada yang dikatakan sanggup berkampung dalam kereta depan rumah, individu yang membuat posting itu. Malah ada yang sampai ke Langkawi semata-mata ingin mengambil keterangan. Nah, kamu dengarkah itu? Sampai ke Langkawi semata-mata ingin siasat ahli parti sendiri. Di sini kita kena tanya, ini betul-betul siasatankah ataupun satu bentuk intimidasi halus untuk menakutkan mereka yang berani bersuara? Ahmad Nizam kata tindakan ini adalah satu bentuk usaha yang sangat terancang dan memang nampak macam ingin menutup suara-suara yang berbeza pandangan dalam parti. Dan dia kata ini sangat mendukacitakan. Dia gunakan istilah dissenting of voices, suara yang tidak sehaluan dengan pimpinan. Yang lebih menarik lagi, bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli pun masuk campur dalam isu ini. Semalam dia buat kenyataan rasmi. Rafizi kata sepanjang minggu lepas, dia terima banyak aduan daripada orang awam dan penjawat awam yang disiasat hanya kerana berkongsi pandangan pribadi pasal pemilihan parti. Dia kata supaya hentikan segera intimidasi ini. Katanya kalau dibiarkan, rakyat akan makin kuat rasa bahwa kerajaan sekarang ini cepat sangat menggunakan kuasa untuk menyekat kebebasan bersuara. Dia siap sebut, pentadbiran sekarang tidak mempertahankan hak rakyat untuk berbeza pandangan. Dan ini bukan cakap kosong ya sahabat-sahabat. Rafizi sendiri kata yang ada antara mereka yang didatangi oleh pegawai MC dan juga polis. Malah dia turut mendedahkan senarai pengguna media sosial yang didakwa menjadi mangsa intimidasi, termasuklah laporan polis yang dibuat oleh istri salah seorang individu yang disiasat itu. Benda ini sahabat-sahabat sudah menjadi semakin serius. Dan kamu tahukah apa yang Ahmad Nizam cakap selepas itu? Dia kata semua ini macam deja vu, macam ulang sejarah lama masa zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Tapi yang paling menyedihkan, katanya, kali ini lebih tragis sebab agensi kerajaan itu yang sekarang diterajui oleh PKR digunakan untuk menekan dan membungkam suara dari dalam parti itu sendiri. Memang sangat ironik. Dulu lawan sistem dan sekarang telah menjadi sebahagian daripada sistem yang ditegur.
Disebabkan perkara ini, Ahmad Nizam bersama seorang lagi peguam, Saiful Izham Ramli, mengambil inisiatif untuk tawarkan khidmat guaman secara pro bono kepada sesiapa yang menjadi mangsa siasatan MC-MC berkaitan dengan isu ini. Mereka anggap tindakan menggunakan penguat kuasa negara untuk menyekat suara rakyat ini sebagai dosa besar terhadap demokrasi. Dan mereka juga sebut ini bertentangan sama sekali dengan semangat dan prinsip madani yang kerajaan selalu laung-laungkan sekarang. Ahmad Nizam tambah lagi, dia dan rekan-rekannya sudah ada pengalaman lebih 2 dekad berdepan dengan isu-isu seperti ini. Dan mereka bersedia untuk lawan semula demi mempertahankan hak untuk bersuara, untuk mengkritik, dan untuk berbeza pandangan. Dia kata negara ini terlalu indah dan terlalu kaya untuk ditadbir oleh orang yang tidak boleh terima kritikan. Katanya, hanya mereka yang berjiwa besar dan boleh terima perbezaan sebagai rahmat yang layak mentadbir negara. Kalau tidak, kita hanya ulang balik sejarah lama yang penuh dengan penindasan berselindung di sebalik slogan dan retorik. Dan kalau kamu semua ingat, ini bukanlah kali pertama pemilihan PKR ini dikritik. Pada tahun 2022 pun proses pemilihan PKR penuh dengan kontroversi. Sistem e-undi masa itu dikritik hebat sebab ada gangguan teknikal, ada kelewatan keputusan, dan data undi yang hilang. Ketua penerangan PKR sendiri masa itu mengaku ada masalah teknikal. Malah laporan dari Desta dan Malaysia kini menunjukkan ramai akar umbi tidak puas hati dengan dominasi kelompok tertentu di dalam parti. Ini semua bukanlah benda yang baru, tetapi kali ini siapa sangka suara dalaman pun mula dihambat. Jadi kamu rasa apa sebenarnya yang sedang berlaku ini? Adakah PKR sudah tersasar jauh daripada semangat reformasi yang dulu dibanggakan masa era Anwar Ibrahim kena pecat pada tahun 1998? Adakah agensi-agensi kerajaan sekarang sudah menjadi alat untuk menyekat suara bukan dari pembangkang tetapi dari dalam parti kerajaan sendiri? Kalau ahli PKR pun boleh kena macam ni, apa harapan untuk rakyat biasa mahu bersuara? Dan yang paling kontroversi, adakah ini petanda bahwa Rafizi Ramli sendiri sudah mula kecewa dengan hala tuju parti yang dia pernah jadi orang nomor 2? Mungkinkah ini isyarat awal bahwa perpecahan dalam kem reformasi sedang berlaku secara senyap? Kita tidak boleh duduk diam, kita tidak boleh buat-buat tidak nampak. Bila suara kritikal disekat, bila ahli parti sendiri pun dipantau macam penjenayah, kita kena persoalkan. Masih adakah ruang untuk bersuara dengan selamat di dalam Malaysia Madani ini? Atau semuanya cuma indah pada nama, tetapi hakikatnya makin menghampiri negara yang otoritarian? Sekarang ini saya ingin tanya kamu semua, sahabat-sahabat semua yang sedang melihat ataupun yang sedang mendengar ulasan ini. Adakah ini semua hanyalah satu salah faham? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berlaku di balik tadbir Putrajaya? Adakah ini tanda-tanda awal bahwa demokrasi kita sedang terkikis dari dalam perlahan-lahan tanpa kita sadar? Coba kamu kongsikan pendapat kamu, utarakan, ulaskan pandangan serta pendapat kamu di dalam ruangan komen di bawah. Jangan takut, jangan diam. Suara kita adalah hak kita. Dan di channel ini, Karens VMY, kita tidak akan berhenti bersuara. Kalau kamu suka konten macam ini, jangan lupa tolonglah kawan-kawan tekan like dan share video ini dengan kawan-kawan yang lain. Dan yang paling penting, tekan subscribe supaya kamu tidak terlepas pendedahan dan perbincangan panas macam ini lagi. Jumpa lagi di dalam video seterusnya. Sampai bila kita ingin diam, sampai bila kita mahu biarkan kuasa digunakan untuk membungkam kebenaran. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja, terima kasih. Jumpa lagi di video ulasan yang akan datang.